Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atira binti Sabudai, nombor matric 280651. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang portfolio infografik yang disediakan tentang pengalaman-pengalaman saya ketika menyertai aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Badan yang sihat akan mempamerkan otak yang cerdas. Begitulah ungkapan yang menekankan kepentingan badan yang sempurna untuk melaksanakan kegiatan harian. Dewasa ini menyertai aktiviti badan beruniform merupakan cara yang efektif dalam menghasilkan modal insan yang bukan sahaja produktif, malah proaktif. Menurut KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, kegiatan ko-kurikulum membawa erti apa-apa kegiatan yang dirancang dalam proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah kurikulum yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Okey, ketika saya berada di sekolah menengah, saya menyertai Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia atau lebih dikenal sebagai PPIM. Okey, PPIM ni apa? PPIM ni adalah sebuah pergerakan berpakaian seragam yang bergerak secara sukarela di sekolah-sekolah rendah, menengah, institut dan maktab perguruan serta institusi pengajian tinggi di seluruh Malaysia. Aktiviti ko-kurikulum ini bertujuan untuk membimbing puteri-puteri ke arah penyuburan dan pengembangan potensi-potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya adalah visi. Visi PPIM ini ialah untuk melahirkan generasi masyarakat yang beriman dan berakhlak murni berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua adalah mempunyai kesihatan diri dan mampu membangunkan diri secara bersepadu iaitu dari segi spiritual, intelektual, emosi, sosial dan fizikal. Yang ketiga adalah mempunyai rasa kasih dan hubungan silaturahim sesama puteri dan terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Terdapat beberapa kebaikan menyertai pergerakan Puteri Islam Malaysia tersebut. Okey, bagi saya, kebaikan menyertai PPIM ini adalah yang pertama dapat menambahkan ilmu pengetahuan terutamanya dari segi agama. Hal ini demikian kerana saya juga sentiasa ingin memperbaiki serta meningkatkan ilmu pengetahuan yang baru bagi saya untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan menyertai PPIM ini, saya dapat mempraktikkan apa yang diajar di dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah untuk menjadi insan yang lebih baik daripada sebelum ini. Contohnya, di dalam bilik darjah, saya mempelajari subjek pendidikan agama Islam seperti tentang adab-adab dengan guru, adab-adab berkawan dan banyak lagi. Maka, ketika saya menyertai PPIM tersebut, saya telah mempunyai pengetahuan sedia ada yang dipelajari di dalam bilik darjah dan ini membolehkan saya dapat menambahkan pengetahuan yang baru. Seterusnya adalah dapat meningkatkan kemahiran. Hal ini demikian kerana pelajar yang cemerlang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah juga cemerlang dalam bidang ko-kurikulum. Kemahiran yang ada pada seseorang pelajar membolehkan dia ingin mencuba untuk meneroka perkara baru dan meningkatkan lagi kemahiran yang sedia ada. Contohnya, PPIM ada membuat aktiviti seperti menjahit kancing tudung yang diperbuat daripada cebisan kain yang masih elok dan beberapa butang. Dengan menyertai aktiviti tersebut, saya mendapati bahawa saya juga pandai menjahit beberapa kancing tudung yang berbentuk bunga. Okey, seterusnya adalah dapat membina ukhuwah antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana amat penting untuk kita menjaga hubungan antara satu sama lain, terutamanya sesama muslimat. Dengan menyertai PPIM tersebut, saya dapat membina ukhuwah antara muslimat yang lain dan seterusnya dapat berkenalan dengan mereka secara lebih erat. Yang akhir sekali adalah dapat meningkatkan ketahanan mental dan fizikal. Hal ini demikian kerana dengan menyertai PPIM tersebut, saya didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang menguji ketahanan lasak diri saya seperti kursus kepimpinan, latihan kecergasan dan latihan membina jati diri. Aktiviti sebegini kerap diaplikasikan supaya para pelajar arif tentang kepimpinan, menjaga keadaan tubuh badan dan juga minda serta dapat membentuk karakter pelajar yang positif. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang saya ada ketika saya menyertai Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia PPIM.
Okey, yang pertama sekali saya menyertai pertandingan kawat kaki di peringkat sekolah. Dan ini merupakan dua gambar yang menunjukkan saya menyertai pertandingan kawat kaki tersebut. Saya mempunyai beberapa masalah sebelum menyertai pertandingan kawat kaki tersebut. Yang pertama adalah saya malu untuk berhadapan di khalayak ramai. Hal ini demikian kerana saya seorang yang pemalu ataupun introvert dan saya juga tidak suka berada di khalayak ramai, apatah lagi berada di hadapan mereka. Jadi ketika itu PPIM kekurangan ahli untuk menyertai kawat kaki. Jadi saya terpaksa untuk turut serta dalam pertandingan kawat kaki tersebut. Seterusnya adalah salah satu masalah yang saya hadapi ialah saya tidak mahir dalam kawat kaki. Hal ini demikian kerana ini merupakan kali pertama saya menyertai pertandingan kawat kaki tersebut. PPIM jarang mengadakan latihan kawat kaki untuk kami dan hal ini menyebabkan kami tidak begitu mahir dalam kawat kaki. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang cara untuk saya atasi masalah-masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah saya melatih diri untuk berani mencuba perkara baru. Walaupun ini merupakan kali pertama saya menyertai pertandingan kawat kaki tersebut, namun saya mengambil peluang untuk memberanikan diri mencuba perkara baru. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Begitu juga dengan pertandingan kawat kaki tersebut, di mana sekiranya saya tidak mencuba untuk mengambil bahagian dalam kawat kaki tersebut, maka sampai bila-bila saya tidak dapat merasai pengalaman dalam pertandingan tersebut. Yang seterusnya, saya menjalani beberapa latihan sebelum pertandingan itu bermula. Ketua saya ditugaskan untuk memimpin setiap ahli kumpulan untuk berkawat, maka dia mempelajari terlebih dahulu tentang arahan yang digunakan dalam kawat kaki dengan dibantu oleh senior kami. Jadi melalui pertandingan tersebut saya mendapat ilmu pengetahuan tentang kawat kaki walaupun hanya beberapa asas yang diajarkan, namun ianya amat berbaloi yang mungkin berguna di masa hadapan kelak. Seterusnya, saya juga mempunyai pengalaman dalam perkemahan agung badan beruniform yang diadakan di sekolah saya. Perkemahan tersebut dijalankan selama 3 hari 2 malam, iaitu pada 28 September 2017 hingga 30 September 2017. Okey, antara aktiviti-aktiviti yang saya sertai dalam perkemahan tersebut adalah yang pertama adalah latihan kawat kaki, treasure hunt dan pertandingan nyanyian. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dalam setiap aktiviti yang saya sertai tersebut. Okey, yang pertama adalah latihan kawat kaki. Okey, latihan kawat kaki ni adalah mesti menepati masa. Okey, semasa perkemahan tersebut, saya didedahkan dengan latihan kawat kaki untuk melatih setiap badan beruniform mempunyai pengetahuan asas tentang kawat kaki. Sebelum latihan tersebut bermula, semua pelajar perlu berada di tapak latihan secepat mungkin apabila guru membunyikan siren. Dan salah seorang daripada badan beruniform yang lain telah datang lambat lebih kurang 1 minit sahaja, maka dia didenda untuk tekan tubi di hadapan orang ramai. Itu memang merupakan pengalaman yang sangat mengerikan bagi saya dan sejak daripada itu saya akan datang secepatnya ke tapak latihan tersebut apabila siren dibunyikan. Yang kedua adalah perlu mematuhi arahan. Okay, semasa latihan berlangsung, saya akan mengingatkan diri saya sendiri supaya fokus dengan arahan yang diberikan dan ini memberikan saya pengalaman yang baru untuk mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan dan menjalani latihan tersebut dengan bersungguh-sungguh. Okey, seterusnya adalah treasure hunt. Okey, treasure hunt, saya mempunyai pengalaman iaitu saya berani memimpin kumpulan. Dalam aktiviti ini, saya diamanahkan oleh ketua saya untuk memimpin kumpulan kerana saya merupakan pelajar senior dari ahli kumpulan yang lain sebab yang lain semuanya adalah junior. Maka saya terpilih untuk memimpin mereka. So, sebenarnya ini merupakan kali pertama saya ditugaskan untuk menjadi ketua dalam aktiviti treasure hunt tersebut dan ini memberikan saya satu pengalaman yang cukup menarik. Saya bukan sahaja mengarah mereka tetapi saya juga turut berbincang serta menerima
cadangan yang ingin dikemukakan oleh mereka. Bukan itu sahaja, saya juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi saya kerana saya merupakan seorang yang pemalu untuk bergaul dengan orang yang baru dikenali. Seterusnya adalah pertandingan nyanyian. Saya juga menyertai pertandingan nyanyian di mana saya berani untuk menampilkan diri di khalayak ramai. Pertandingan ini diadakan secara berkumpulan, maka saya jadi lebih berani sebab saya nyanyi secara beramai-ramai. Saya juga membantu ketua saya dalam memimpin dari segi susunan dan cara nyanyian supaya semuanya berjalan dengan lancar. Jadi, saya juga berani untuk memberikan idea-idea yang mungkin berguna kepada ketua saya. Okey, seterusnya adalah kesan daripada perkemahan tersebut. Okey, yang pertama adalah latihan kawat kaki. Kesan daripada latihan kawat kaki tersebut ialah yang pertama, dapat memupuk kerjasama antara pasukan. Okey, hal ini demikian kerana apabila saya mengambil bahagian dalam latihan kawat kaki tersebut, saya mendapati bahawa terwujudnya sikap kerjasama antara kami iaitu Pergerakan Puteri Islam Malaysia PPIM untuk membuat dengan bersungguh-sungguh dan fokus dengan apa arahan yang dikeluarkan. Maka apabila dia mengarahkannya, jadi kami semua akan dapat melakukannya dengan betul dan baik. Okey, seterusnya adalah ia melatih diri supaya lebih berdisiplin. Hal ini demikian kerana latihan kawat kaki tersebut menjadikan saya lebih berdisiplin, terutamanya dengan menempati masa, dan saya juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya ialah melatih sifat kepimpinan dan menurut arahan. Okey, hal ini demikian kerana semasa berkawat kita perlu mematuhi arahan yang diberikan dan ianya juga melatih sifat kepimpinan yang mungkin terpendam dalam diri kita seperti ketua saya dan juga setiap ahli PPIM dan juga setiap badan beruniform yang menyertai perkemahan tersebut. Okey, seterusnya adalah treasure hunt. Okey, treasure hunt, kesan daripada aktiviti treasure hunt tersebut adalah yang pertama, dapat melatih kepekaan pelajar. Hal ini demikian kerana treasure hunt merupakan aktiviti yang dijalankan untuk mencari barang yang hilang ataupun mencari apa yang diminta dalam peta tersebut. Hal ini menyebabkan kami sentiasa peka dengan setiap petunjuk yang dijumpai dan membacanya dengan teliti. Seterusnya adalah dapat memupuk sikap kerjasama pasukan. Okey, treasure hunt ni juga dikatakan dapat memupuk sikap kerjasama kerana pencarian harta yang hilang ataupun pencarian harta yang diminta bukan hanya memerlukan pemikiran, bahkan ia juga memerlukan kerjasama antara pasukan untuk mencari setiap petunjuk yang disembunyikan. Seterusnya adalah saya dapat menguji minda dalam mencari sesuatu. Okey, treasure hunt ni dapat membantu untuk para pelajar berfikir secara kritis dan kreatif dalam mencari harta tersebut, dan ini mungkin membantu setiap ahli untuk memberikan buah fikiran masing-masing supaya dapat menyenangkan lagi pencarian tersebut. Okey, akhir sekali adalah dapat meningkatkan kemahiran komunikasi antara satu sama lain. Melalui aktiviti ini, saya dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain iaitu dengan setiap ahli kumpulan saya dan dapat meningkatkan kemahiran komunikasi saya. Seterusnya adalah pertandingan nyanyian. Okey, pertandingan nyanyian, kesan daripada pertandingan nyanyian tersebut adalah yang pertama, dapat meningkatkan keberanian dan keyakinan di khalayak ramai. Saya dapat memberanikan diri untuk tampil bersama rakan-rakan yang lain menyertai pertandingan nyanyian tersebut. Saya cuba turut mengambil peluang yang ada untuk keluar daripada zon selesa saya supaya saya mempunyai pengalaman sebegini. Seterusnya, saya dapat melatih diri bekerjasama. Hal ini demikian kerana setiap kumpulan memerlukan kerjasama daripada ahli-ahlinya, dan untuk memastikan kelancaran nyanyian tersebut, ia memerlukan komitmen yang tinggi dan juga kerjasama yang baik daripada setiap ahli pasukan. Yang seterusnya, akhir sekali adalah dapat mengembangkan bakat dan potensi diri. Melalui pertandingan nyanyian tersebut, saya mendapati bahawa ada di kalangan kami yang mempunyai suara yang agak merdu, dan ini menyebabkan dia dapat mengembangkan bakat serta potensi dirinya ke peringkat yang lebih tinggi.
Kesimpulannya, aktiviti ko-kurikulum ini amat penting kepada para pelajar kerana ianya merupakan wadah pembinaan jasmani, emosi, rohani dan intelek yang selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk membentuk generasi yang seimbang. Ko-kurikulum memainkan peranan yang amat penting dalam pendidikan. Antaranya ialah kepentingan dalam pemupukan sahsiah dan pembentukan perpaduan. Penyertaan murid sebagai generasi muda dan rakyat di negara ini dalam ko-kurikulum dapat menyemai perasaan muhibah, perpaduan, integrasi nasional dan menyemai nilai-nilai murni secara tidak langsung dalam semasa menyertai aktiviti-aktiviti tersebut. Saya juga dapat merasai pengalaman baru yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan membantu saya untuk bergiat lebih aktif lagi dalam aktiviti ko-kurikulum ini. Ko-kurikulum juga merupakan saluran yang menggalakkan perkembangan bakat, sifat kreativiti dan potensi pelajar ke tahap yang lebih tinggi. Pihak sekolah dan para ibu bapa perlu lebih berfikiran terbuka terhadap pelaksanaan ko-kurikulum dalam pendidikan tanpa hanya mengutamakan bidang akademik sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.